أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Dijadikan kematian itu dan kehidupan itu adalah sebagian ujian kepada kamu untuk menentukan siapakah di antara kamu orang yang paling baik amalan. Dan sesungguhnya Dialah yang Maha berkuasa membalas akan tiap sesuatu yang kamu lakukan, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun atas dosa-dosa yang kamu lakukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis: "Man aksara min al-istighfar ja'ala Allahu lahu hammin farja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Kata Nabi, barang siapa yang banyak beristighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijadikan segenap keduka ciptaannya sebagai kegembiraan. Ini kata ulama tanda-tanda dosanya diampunkan, dan dijadikan daripadanya jalan-jalan keluar daripada kesempitan hidupnya, dan akan diberikan rezeki daripada pintu-pintu yang tidak disangka-sangka. Sadaqallahu wa rasul. Sahabat fadilah, saudara pengajar majlis, yang saya hormati Majelis Al-Rijal Masjid, Imam Terbilang, Tuan Siap, disebut. Lalu Tuan Siap ini tak disebut. Yang setengah-setengah masjid itu usianya dua, muda. Asal tak disebut. Malam ini saya sebut. Ya, dia terasa untuk Siap disebut, terasa sikit lah. Ya, kalau disebut dia terasa sikit. Seterusnya kepada barisan pegawai, kaki tangan, tenaga pengajar di UKM ini, kepada ustaz-ustaz, ustazah, Bapak Haji, Muhammad Haji, muslimin-muslimat, para jamaah, para pelajar, mahasiswa-mahasiswi UKM yang dirahmati kasih Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alhamdulillah kita jumpa dalam masjid atau rumah Allah Taala, dan sama-sama kita selesai menunaikan salat maghrib, salah satu tanda yang kita tanda hamba yang bertakwa kepada Allah, berusaha melaksanakan perintah, cari ganjaran, mudah-mudahan dapat pahala, as-sawab bahasa Arabnya, kata salah saya. Dan mudah-mudahan dengan setiap amal ibadah kita bermula daripada rumah tadi, niat malam ini nak ke majlis ilmu, ya, dan solat masjid, maknanya turun kita daripada rumah, maka dengan itu yang sempurna mudah-mudahan secara otomatik menggugurkan dosa-dosa kecil, dan akhirnya akan memberikan ruang kepada kita untuk terus dinaikkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas jemputan. Dua kali pertama saya rasa saya duduk di sini secara solo. Kalau orang dah duduk kali ya. Dan sebenarnya bila duduk di sini di hadapan para muslimin-muslimat jamaah yang ada, sebenarnya saya rasa segar sikit. Sebab dia pun ada guru saya di sini. Sebab saya dulu ngaji di sini di UK. Saya masuk 1999, saya keluar 2001 saya dah ambil lah, tapi saya kira 2000 lama dah ya, lebih kurang 13 tahun tinggalkan UK ya. Maknanya stilip dan itu dah masuk ada ramai. Tapi kalau ada ustaz-ustaz di sini, saya minta izin, bukan saya nak mengajar muslim-muslimat, para ustaz-ustaz semua, sekadar berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman. Mudah-mudahan balik daripada majlis ilmu yang tak lama ni, antara maghrib hingga ke subuh ya, antara maghrib hingga subuh lah, insyaAllah ya. Sebab dia maghrib isyak ada sikit ya, sampai ke subuh insyaAllah. Tapi saya faham, biasa kalau bulan maghrib itu tak lama dah, biasanya maghrib isyak nanti lah ya. Sebab kalau yang biasa datang majlis ilmu tak ada masalah. Tapi yang jarang-jarang majlis ilmu, sekali duduk gasak terus bujang, memang dia mata obat harus ada majlis ilmu tak obat lagi. Stres dia bujang. Ya, lagi pula yang duduk kat kapet,
dengan cardigan, apa semua stres ni memang. Saya tak apalah, saya duduk kursi selesa. Lalu saya minta ditukar, saya tak boleh duduk kursi. Saya dah pernah, kalau duduk kursi lagi nafas saya penting. Sebab hari ini, dan dia saya turun rupanya kali ketiga. Hari ini waktu bekerja, tapi dah waktu ketiga ni, saya sempat berkuliah. Pagi Masjid Negeri, tengah hari dekat Masjid Negara tadi, sejak program ni tahun ni kat sini pula. Dan dunia dah rasa. Ya? Tapi tak apalah, atas dasar jemputan janji kita nak kongsi ilmu, mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaAllah. Jadi kuliah saya tuan-tuan tak susah, tak lama. Saya pun nak bawa dalam bahasa yang mudah. Bila bahasa tinggi-tinggi otak saya dah tak ada fikir dah. Bahasa mudah saya sebut, saya faham, tuan-tuan faham. Mudah-mudahan ujungnya saya kata tadi apa? Kita lebih bersedia nak jadi hamba Allah Ta'ala yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Sebab tafsiran takwa itu tuan-tuan Ustaz belum tahu. Banyak ulama sebut ya, di antaranya mudah. Takwa apa maksudnya apa? Katanya bila Rasulullah ditanya, takwa Allah, takwa itu berada di dalam jiwa manusia itu sendiri. Rasa takut kepada Allah. Takwa yang lain tafsiran ulama mudah, maknanya berusaha meninggalkan segala perintah Allah, tinggalkan larangan dan perkara yang syubhat. Tinggal yang sehingga saya lah. Tapi yang selalu saya hafal, tuan-tuan dapat maksudnya mudah, terjemahannya pun mudah, tapi nak laksanakan agak payah. Bila dikait dosa dan pahala, iaitu disebut oleh Sayyidina Ali rahimahullah wajhah. Ya, Sayyidina Ali ini di antara sahabat Nabi yang hebat. Ya, dia ada 7 pangkat hebat. Ya, kalau ulama pesan, ya, kita kalau nak tengok contoh-contoh, ya, kalau macam Rasulullah terkenal dengan sifat kesempurnaan sebagai seorang Nabi, seorang dai, seorang bapa sempurna dia, insyaAllah. Ya, kalau nak tengok sahabat yang baik, penghulu yang baik, penyayang, ya, tengoklah Abu Bakar. Kalau nak tengok yang sifatnya tegas dalam menjaga hukum Allah Ta'ala, saya tengok Sayyidina Umar. Kalau nak tengok lemah lembutnya sebagai seorang pemimpin, tengok Sayyidina Utsman. Tapi nak tengok, kalau misal kata yang banyak ilmunya, tengoklah pada Sayyidina Ali. Ini 4 sahabat yang Nabi sebut dan juga sahabat-sahabat yang Sayyidina Ali hebat, muslim-muslimat. Dan dia kata takwa itu mudah-mudahan sebagai mukadimah saya malam ini sebelum saya masuk ni, ada kaitan dengan dosa dan pahala. Kata Sayyidina Ali, takwa itu yang pertama, al-khawfu bi-rabbil jalil. Takut sebenar-benar takut dengan Allah. Takutnya 2. Satu, takut bila mana tak buat apa Allah suruh. Takut. Tak sembahyang, takut sangat. Bila dah maghrib, ni berapa ni? Zaman berapa? Nak kenalkan diri, tak payahlah saya dah kenalkan diri dah. Dia orang kapal. Orang kapal. Jauh lah. Ya, sini pun ada yang jauh juga. Saya dipahamkan, memang sini pun ada seorang jauh. Ada lagi? Sudah tak ada. Saya pernah lupa. Berapa jam ni Ustaz? Contoh ni, saya nak setting 11. Boleh-boleh musik. Tak apalah, sekejap aja. Pukul 9 saya berhenti insyaAllah. Takut, sebenar-benar takut dengan Allah bila mana tak buat apa yang Allah suruh. Sebab itu orang yang hatinya tidur, bila azan maghrib, naik motor, dah maghrib, nak sembahyang ni. Tapi atas motor lagi ni, Allah ni nak sembahyang kamu. Dia risau ni. Sebab dia risau bila mana takut sampai mereka tak buat apa yang Allah suruh. Mereka takut. Ini manusia tentang masyarakat. Ini yang kita nak bina. Yang kedua, takut bila mana buat apa yang Allah larang. Ini kena takut. Tapi bila mana kita bincang nanti insyaAllah kalau sampai, orang yang dapat dosa ni ada tingkatan-tingkatan dia tak kisah. Orang sembahyang, dia tak sembahyang tak kisah. Saya bagi contoh, nanti saya bagi contoh pada. Yang pertama, inilah yang kita nak bina muslim-muslimat atas dasar takwa. Yang kedua, iaitu al-amalu bil-ta'zim. Orang bertakwa ini, iaitu dikatakan orang yang membaca Quran, faham, amal. Quran kalau tutup aurat, jangan cakap banyak. Orang perempuan hari ini bertudung betul-betul. Elok-elok, jangan bertudung, bukan tudung selfie, tayang punya tu. Faham? Tayang punya tu. Tak faham? Saya cerita je, jangan kau bayang-bayangkan lah. Bayang punya di dosa sekali tu.
Ini tuan-tuan, ya. Dan Quran kata suruh orang tutup, jangan cakap banyak. Sebab apa? Itu perintah daripada Allah. Tutup. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Ya, takwa itu dirasakan bagaimana soal itu rasa cukup yang sedikit. Makan, minum, tidur cukup sikit. Ya, pakaian sikit tak apa. Tapi ngaji ilmu, ibadah, bab anak contohnya tak sedikit. Dia kena banyak. Jadi macam itu. Ya. Dan yang terakhir disebut sebagai al-isti'dad ila yaumir rahil, iaitu kita bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari perhitungan dan sebagainya. Ini tuan-tuan yang kita harapkan hasil daripada perbincangan kita. Walaupun berbicara tentang dosa pahala, kita dah biasa tuan-tuan. Dosa pahala biasa, sebab itu saya pun bukan nak berfakta sangat malam ni tuan-tuan. Saya suka biasanya kalau saya sebut satu fakta, saya suka bagi contoh. Dan contoh ni tuan-tuan muslim-muslimat biasa yang saya sebut, yang biasa kita dah dengar, yang tuan-tuan belum dengar, saya dah dengar, yang belum tuan-tuan belum jumpa, saya dah jumpa, belum tuan-tuan urus, saya dah urus. Yang saya nak kongsikan biasanya cerita yang bawah, yang kita jumpa dan urus, supaya kita dapat lihat hakikatnya manusia bila dia tak takut dengan Allah, dia tak takut dengan Allah Ta'ala, dia tuan-tuan muslimin muslimat. Bukan sekadar dia tak buat apa yang Allah suruh, bahkan Allah dicabar oleh kita. Ini gilanya manusia akhir zaman. Balik macam umat-umat terdahulu, betul kata Nabi, umat aku ni akan berperangai macam umat-umat terdahulu, macam Fir'aun contohnya tuan-tuan. Masya Allah, ini berlaku sekarang ya tuan-tuan. Dia boleh cabar Allah Subhanahu wa taala, boleh mencabar hukum Quran, boleh mencabar adab-adab syariat dalam Islam itu. Sebab manusia dalam keadaan hidup jahil tidak takut dosa. Ini tuan-tuan, Masya Allah, biasa. Tapi oleh kerana dia ada masalah, sebab itu muslimin muslimat sebagai mukadimah yang kedua. Dari mukadimah pertama dan mukadimah kedua. Sebab itu hakikat realiti tuan-tuan, bila cerita pasal dosa pahala, di belakangnya tak ada lain. Dosa pahala ujungnya syurga neraka. Dosa pahala di belakangnya ujungnya syurga neraka. Itu je tu. Sebab itu dalam bab ni saya lebih mungkin banyak menceritakan, membincangkan berkaitan dengan soal dosa. Soal pahala ni tuan-tuan, memang kita kena usaha, memang kita kena buat amal ibadah daripada sekecil-kecil. Benda yang kita buat sampai sebesar-besar benda, mudah-mudahan Allah terima kita punya amal ibadah, dicatat sebagai ganjaran, dan mudah-mudahan Allah timbangkan kita besok dalam keadaan mizan kita itu mizan yang berat di segi pahalanya. Akhirnya muslimin muslimat masuk kita ke syurga Allah Ta'ala. Itu je tuan-tuan. Lepas tu syurga tu, itu tingkatannya, tuan-tuan boleh baca tingkatan syurga penghuni yang akan datang kita bahas. Tapi itu ganjaran yang mudah kita faham, tapi susah kita buat. Sebab Quran dah sebut. Ayat Quran banyak sangat. Kita kebaikan saya sebut situ aja. Pasal kita pun faham dan kita banyak berusaha ke arah itu. Tapi nak bagi tahu, kita duk buat baik, kebanyakan banyak pahala-pahala. Dari satu perbuatan, hapus pahala kita, dosa kita dapat, neraka yang akan ditunggu di kita. Alhamdulillah. Sebab itu saya dapat satu viral, satu contoh yang bagus. Tuan-tuan pernah dapatkan. Dia sebut seberapa banyak pun pahala kita cari, seberapa banyak solat bagian nak jaga, sedekah kita, haji kita berpuluh-puluh kali ke apa kita buat, semua buat kebaikan. Sekali kita buat perangai, mak kita menitiskan air mata kerana perbuatan kita sikit saja, mak mengalirkan air mata, habis semua pahala kita, neraka yang akan tunggu kita. Alhamdulillah. Itu yang kali tengok bagaimana nak buat pahala dari satu benda je. Sebab tu Quran sebut Al-Isra ayat 23 tu saja. Fala taqullahu ma wala kuf. Ni benda je tuan-tuan, semua sikit saja tuan-tuan, neraka kita. Jadi kita tak ada. Solat di bawah tu bagaimana tak? Tambah tahajud lagi, sedekah, Masya Allah, haji, Masya Allah, tolong orang, Masya Allah, khatam Quran setiap bulan, ngaji, Masya Allah, sedekah, Masya Allah. Tapi bila mak kita panggil kita jatuh, habis semua, neraka tunggu kita. Ya. Lepas tu kita berfokus kepada tentang masalah dosa yang perlu kita bersama kita hapuskan. Kalau sampai kata nak buat dosa ni bohong sangat.
masalah berkaitan dengan dosa. Soalan pertama saya mudah. Tuan-tuan tahu kan apa maksud dosa, apa maksud pahala? Ada terjemahan. Yang saya hafal untuk ini dan akan datang pada Allah Taala mudah aja. Pahala ganjaran yang kita buat, apa ganjaran yang kita dapat kerana kebaikan yang kita buat. Dosa dan apa balasan buruk ataupun catatan ataupun disebut balasan akibat perbuatan jahat yang kita lakukan. Sama ada kecil atau besar. Tuh. Tapi yang kita nak sebut yang kita tahu sebagai mukadimah saya, siapa yang tak pernah berdosa? Lalu saya gunakan ayat Quran tadi, kita pasal Allah ciptakan kematian. Siapa yang ingat mati, dia banyak bertobat, insya-Allah terhapuslah dosa, insya-Allah. Siapa yang meninggal dunia, hidup panjang, dia ingat dunia ini sepanjang-panjang masa dia tak mati dan sebagainya, alhamdulillah bersalin, maka kesesatan bagi dia. Sudah dah cakap. Tapi nak bagi tahu dia tuan-tuan, saya sebut tadi tentang masalah istighfar. Siapa yang tak berdosa masa tadi? Nabi dia selesai, kita tak payah nak perhatikan Nabi yang wajib berdosa. Maksud ni, apa? Soalannya kita ni siapa tak berdosa? Bagaimana kita jaga pun kadang-kadang ada juga dosa yang kita tak suka tapi kita buat. Saya suka kongsi. Kalau saya sebut maksud itu dan saya suka kongsikan pengalaman saya duk fikir satu ketika ini. Saya ingat pengalaman 2-3 tahun sudah. Masa itu bukan puasa Ramadan, Muslim puasa sunat. Saya ingat sangat pasal saya memang cuba nak jaga sangat. Semalam sebaiknya kan kita sebelum tidur kita fikir apa kita buat, muhasabah balik, ya, dosa kita minta ampun Allah. Satu lagi aku fikir target hari ini aku puasa sunat, aku target aku tak nak buat dosa. Target betul, cuba sejauh mana tak buat dosa, rasa-rasanya lah. Lepas apa sebab suku pergi kerja, okey lah tu. Dalam kedua pergi kerja pun, kedua lagunya pun kira aktif lah, kira okey lagi lah kan. Kalau orang lagu apa ya, okey kan ada lagu ni kan, lagunya pun pelik-pelik. Awak kat mana, awak kat mana, awak kat mana, aku kat sini lah, aku kat sini lah. Lagu apa tu. Jadi bagus yang lagu dulu ya, Bila Israel. Tapi kalau tuan-tuan ingat, tapi mungkin tuan-tuan yang muda-muda mungkin tak jumpa ke zaman tu, bila lagu tu glamour dulu tuan-tuan, pernah lagu tu digam tuan-tuan, jangan main-main. Selimut putih ni lagu ni pun ada gam tuan-tuan. Pasal apa? Pasal menggerunkan. Menggerunkan mudah bagi orang yang tak bersedia nak mati tu je. Ada orang yang cakap, "Ustaz, mati tu macam mana Ustaz?" Yang kita takut pasal mati ni, pasal simple je. Dia berani mati, sanggup mati, tak ada masalah mati, pasal dia ada ilmu. Dia takut nak mati, dia tak bersedia nak mati, pasal tak ada ilmu. Tu je nak cakap. Mudah, faham itu je. Kalau dia tahu mati ni dunia, masuk kubur, selesai. Kalau Allah banyak tahajud, apa? Sebab Imam Syafi'i Al-Bahaqi dah sebut, Imam Syafi'i dah sebut, kau buat 5, kau dapat 5. Itu dah semudah dia kata. Antara buat 5, kamu buat 5. Kamu rajin tahajud 2 rakaat, insya-Allah masuk kubur nampak gelap, terang otomatik. Itu dia disebut. Kalau kamu nak mudah soal jawab kubur, mengaji Quran banyak, jangan banyak cakap. Kalau misalnya kamu nak laju 3 siratal mustaqim, banyakkan bersedekah dan zakat, kita jangan lupa. Ya, kalau kamu nak duduk bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, banyakkan berzikir. Ya, cuma saya nak sebut tadi, dia kerana dia takut pasal itu dia tak bersedia nak mati. Jadi saya nak sebut tadi patah balik yang masalah berkaitan dengan berkaitan dengan soal kematian tadi nak disebutkan bila mana kita dah keadaan tidak bersedia, itu yang jadi macam itu. Dia takut mati itu. Dia takut. Pasal apa takut? Dia dengan dosa dia dan sebagainya, akhirnya dia tidak bersedia untuk dia mati. Jadi muslimin muslimat, saya terlari poin tadi, saya untuk ingat lagi kita saya lari, tapi ingatkan poin saya itu. Politik dia begitu lah. Ya, berkaitan dengan dosa tadi, apa nama sebenarnya mana? Sebelum cerita pasal dia Tuan Syakir Bahaki, tak apalah saya lupa. Allah SWT saya ingat pasal bagi Allah. Ya, berkaitan dengan dosa ni. Kawan saya beri korban, saya lupa dia tak cakap. Tak apalah, saya tinggalkan dulu, tinggalkan Allah yang akan. Baik, jadi kerana perbuatan kita tentang muslim dan muslimat yang tidak bersandarkan ataupun tidak melihat bahawa
sementara, dan kematian itu yang hakiki menyebabkan kita tidak bersedia untuk bertemu dengan Allah dan lagi kerana Allah Subhanahu. Jadi muslimin muslimat, saya nak terus kepada poin saya malam ini sebab saya tertinggal apa saya nak sebut tadi, tertinggal terputus sekejap. Saya nak ringkaskan yang pasal cerita dosa tadi. Rasa-rasa pagi tu macam tambah dosa. Lagu dah okey dah. Baru yang lagu yang Seribu Putih tu. Mana-mana tahu. Sebab ada orang rumah tu takut. Bila Israel datang memanggil. Saya dulu masa belajar tu lagi dibuat pen-moment. Pen-moment. Ini lagu. Yang Seribu Putih tu. Masya Allah. Tak pasti. Jadi daripada pagi masuk kereta, pergi kerja, rasa okey tak buat dosa. Rasa-rasanya lah macam tak buat dosa. Tak kira okey sangat lah. Lepas tu sampai tu alhamdulillah kita pakai kacenggo, pakai smart tempo, rasa tak sentuh tak apa, rasa okey lah. Tengok pun okey lah. Lepas tu Sungai Rasau tu, highway, federal highway tu, biasa memang saya berhenti ke kiri ada Petronas, biasa isi minyak situ, tak cenggo dan sebagainya. Bila sampai situ rasa-rasanya pun tak dosa lagi. Tapi tak jangan buat dosa sangat. Sampai situ dalam 7.50 pagi lah, lebih kurang ke situ. Rasa tu tak dosa tu. Bila nak masuk masuk pintu lah, masuk dalam tu. Buka pintu lah. Bila buka pintu Ustaz, apa yang keluar Ustaz? Depan mata saya perempuan keluar seksi gila je. Jadi cerita betul kan? Memang gila punya saya, memang gila dia. Macam tak pakai baju lah, orang kata gitu lah. Saya cerita yang bayangkan tak elok. Memang dia punya pakai tu la ilaha illallah. Memang saya tak. Memang saya gila tu kan. Dia punya sekat bekas kalian semua dah tak elok. Depan itu dia buka, aku nak masuk. Berhenti sekejap kat situ. Betul-betul tengok dia. Allah. Apalagi kita pun macam ni, dia pun pulang. Aku masuk pun dah tergabung stres. Dia pun dah bayar, aku macam tak bayar. Isinya juga kita jalan. Aku buat dosa tak tidak. Buat dosa tak tidak. Pasal nampak dia besar gila tu. Nampak tak boleh. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan tidak berdosa yang dianggap sebagai rezeki kata dia lah. Tapi saya gaji, kalau kita tengok, sekadar tengok, tak terlintas apa-apa, tak jadi dosa lagi. Dia kata rezeki, orang kata lah. Tapi kalau sampai terdetik di manusia, ni yang saya dah sebut sekejap lagi bagaimana yang ketiga pasal nafsu kita yang suka ke situ. Itu yang akhirnya terdetik ni bisikan syaitan dalam ni kita bercakap naudzubillah jangan kita lah. Kalau lalu-lalu istighfar nampak mohon gitu. Kalau berdapat ni itu yang jadi dosa. Begitulah kita muslimin muslimat bagaimana itu pengalaman saya berkongsi tuan-tuan. Begitu juga kita cara macam mana tuan-tuan balik kepada kita. Jangan sampai mudah sangat buat dosa dan bersucilah. Sebab dalam insyaAllah yang tadi saya dah sebut iaitu tentang kesan dosa. Kesan dosa menurut Ibn Al-Qayyim ada 22 kesan tentang Alhamdulillah yang kena jaga tuan-tuan. Kalau sempat 22 kita habiskan, kalau tak sebut 1, 2, 3 pun jadilah tuan-tuan. Jadi muslimin muslimat sebagai mukadimah yang ketiga, elok sangat tajuk kita bincang malam ini masalah tuan-tuan. Asal nak bagi tahu ni kerana pahala insyaAllah mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita masuk juga kesan insyaAllah. Tapi dia kerana dosa ni tuan-tuan, Muqaddimah awal sebut dia kerana dosa hidup kat dunia ni kita susah. Ini umum nanti kita kat dunia kita susah, nak mati pun kita susah, duduk dalam neraka pun kita susah, dan duduk dalam kubur pun kita susah. Na'udzubillah min zalik. Al-Aqrab, seekor ular, dia seekor ular yang digambarkan oleh Nabi, seekor ular yang memang barang gila, otak lagi kepalanya. Ini Syuja' Al-Aqrab yang berkumpul di dalam kubur na'udzubillah yang pun kita susah. Dalam kubur dah susah, bangkit di padang mahsyar pun kita susah. Ini pasal dosa-dosa. Susah. Lepas disebut kita perlu tahu 12 barisan manusia bangkit menuju ke padang mahsyar. 12 barisan pertama sampai barisan yang ke-11. Na'udzubillah bizalik, barisan yang memang celaka bahasa kasut. Ni barisan pertama sampai barisan yang ke-11 celaka di kerana dosa. Ini jangan main-main. Ini umum saya sebut. Barisan yang pertama tuan-tuan kan
berjalan menuju kepada masyar, wajah atau muka atau kepalanya diubah menjadi babi hutan. Kepala kepada babi hutan. Oh, tak banyak kali. Dia suruh babi. Oh. Kawan saya raja budak kecil cerita najis mughallaza, contohnya anjing dan babi. Budak ustaz yang sebut babi ustaz, busa. Oh pula. Siapa aja? Mak. Oh mesti tu pula. Habis nak sebut apa? Khinzir. Oh, pandai pula. Ayalah bahasa Arab, bahasa Melayu je bezanya tu kan. Maksud sama je. Kita sebut babi tak dosa. Lalu kat tempat saya kalau saya balik malam ada grup-grup babi tu tahu. Kenapa je? Kadang-kadang kita berhenti tu babi lalu. Kita banyak babi tu. Kita pun tengok je. Tu babi lah. Tak dosa. Yang dosanya kita ni membabikan orang. Itu dosa. Woi, babi tu luar ni. Itu dosa. Tu dia. Sebutnya pasal tak budak-budak kan. Sebut daerah ni. Kalau ada budak-budak tak sebut kan. Kau balik Ustaz. Dok, tadi kat masjid ngaji apa? Tak sebut babi. Mudah-mudahan dapat babi belakang sini. Anda bagi tahu. Ya, ni nak bagi tahu tuan. Dia kerana dosa pasal apa tuan? Allah ubah muka dia macam kepala babi hutan. Iaitu dia kerana dia meninggal atau melalaikan solat tuan. Ini bahasa berat dia kerana dosa. Tidak bertaubat pada Allah dan sebagainya. Kadang-kadang kita bahas. Dan kepada masyarakat dosa, di padang masyarakat pun susah. Kerana dosa. Kepada masyarakat tuan-tuan bukan tak tahu masyarakat azab sesalahnya tuan-tuan ngaji macam-macam kan. Sampai kan Nabi SAW dia tanya Aisyah, macam mana adanya Rasulullah di padang yang penuh dengan kesengsaraan. Tak ada amal dah tak fikir mak bapak suami isteri anak tak fikir. Fikir aku dosa pahala, aku masuk syurga dan kerja tak fikir dah. Sampai Nabi kata kesibukan ketakutannya untuk ditimbang mizannya itu sampai tak sedar yang mereka itu tidak berpakaian walaupun sekurat hitam. Tak pakai apapun togel. Faham togel kan? Saya suka togel. Kalau pintar saudara togel. Tak togel. Kalau bisa ambil togel, sangat togel. Tak pakai apa-apa. Masya Allah. Sampai bercerita muslimin-muslimat dia kerana dosa na'udzubillah. Pada masyarakat pun susah. Dan daripada masyarakat susah, kita nampak telaga Rasulullah, telaga Kausar. Kita nampak dah, nak nampak Rasulullah kan orang berani-lari kan. Dan dia kata, nampak dah di hadapan kita. Nampak telaga, ini telaga Rasulullah yang disebut sebagai telaga Kausar, sebagai yang itulah. Ini telaga-telaganya besar. Nampak dah itu Rasulullah tu. Kalau jumpa dia, aku selamat, aku boleh jumpa, aku dapat minum syafaat, selamat. Itu mengenal Nabi dah warning kita. Dia kerana dosa ni Nabi sebut dalam hadisnya, ana ala haudi antazilu man yalidu alai fa yukhadhi binasin min duni fa aqulu ummati fa yaqul la nadri ma sya'ala al-qafar. Dan sebut kita ni dan kita lah orang pada masa ni tuan. Besok dah nampak Nabi dapat lagi kita berjuang di sana. Kemudian ada roh-roh, masa muda kata malaikat roh-roh. Tengok, tuan nama, dalam sini, boleh, nama sama Ahmad. Oh, dah baik, okey, lepas Ahmad. Oh, tak anda roh. Sebut Nabi, aku menunggu di telaga. Aku menunggu manusia datang kepada. Tiba-tiba aku melihat mereka dihalang daripada bertemu dengan aku. Ada pada ulama yang menghalang ialah para malaikat menghalang. Ada yang lepas, ada yang tak lepas, ada yang lepas, ada yang tak lepas. Bila dihalang, Nabi pun berkata, kenapa dihalang? Aku berkata, dia kan umat aku. Kenapa kau halang dia? Kenapa? Wayaqul, lalu dikatakan, wahai Muhammad, kau tak tahu. Mungkin kau tak tahu, berkata, selepas kau wafat, umat manusia, umat kau ni, sudah kata, telah meninggalkan ajaran-ajaran. Maknanya melakukan dosa-dosa, maka dia tidak layak untuk mendapat syafaat atau tidak mendapat kebaikan daripada kerajaan Allah. Dia kerajaan dosa. Dah itu katalah dah tak dapat, paling berat tuan, dah ditimbang imam alih-alih kita pula di antara kaum
tak termasuk 8 golongan yang disebut oleh Imam Iyad Al-Qadhi, disebut dalam kitab saya lupa tu, ada 8 golongan manusia yang dapat syafaat Nabi, tapi kita tak dapat. Ini lagi bahaya. Dah ditimbang, kalau dia takdirkan timbang, kalau kena sini berat nerakanya, tak ditolong Nabi, tak jadi begini, neraka lah kita tunggu. Kalau yang macam ini, pahalanya begini, senyum dia bawah sikit lah. Tapi kalau yang macam ini, masa tu tuan-tuan, kita memang syafaat Nabi ni, kita duk tunggu sangat tuan-tuan. Kita duk tunggu masa ni tuan-tuan, muka dah pucat gila tuan-tuan. Ni dia kena dosa pahala ni, dia dah sama dah. Nabi tengok kita, kita tengok Nabi. Nabi tengok kita, dia harap syafaat Nabi. Kalau ditakdirkan Nabi bagi syafaat, berat insyaAllah. Tapi kalau Nabi kata kita nak syafaat dia, kerana ada dosa ni tuan-tuan, pergilah dulu satu ayat yang disebut dalam surah Al-A'raf ayat 45. Tuan-tuan boleh tengok pada malam ini kisah Ashabul A'raf, segolongan manusia yang kerana di antara asbab kata ulama dosa pahala timbang sama, tak layak masuk syurga, kau duduk situ dulu. Itu pun dah kira okey lah, tak masuk dalam neraka. Tapi dia nampak dia masuk syurga, dia nampak azab neraka, dia minta kepada Allah jangan dikumbal dalam neraka. Kerana apa dia ada di situ? Kerana dosa. Yang paling kita risau na'udzubillah dalam banyak dosa, tak dapat syafaat Nabi, mampus, dan mampus pun masuk dalam neraka. Ini gambaran secara umum kesan dosa muslimin dan perjalanannya begitu jauh. Jadi peluang yang Allah sebut dalam Quran, Innallaha Ghafurur Rahim, Allah bagi peluang keampunan, kasih sayangnya diberi. Ambil peluang sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat, itu mukadimah saya ketiga, baru kita masuk. Jangan tidur bila tidur tuan-tuan, saya tak ada masalah. Nanti tidur. Muslimat nanti dia tidur. Saya tengok ada yang terkelip-kelip, tersembur-sembur, tidurlah. Sebab tidur dalam majlis ilmu ibadah. Tak tidur. Baring. Sebab macam saya tak apa, selesa ni 2 jam pun tak ada hal. Ini yang duduk begini ni kejar pola kaki, tarik kaki, stres. Yang tak diam tak apa, lagi relax, apa hal. Ini yang stres. Tapi tak apalah muslim semua. Saya nampak insyaAllah. Yang korek-korek kapet pun saya dah nampak insyaAllah. Tak apa. Kita sambung sikit dengan muslim-muslimat. Mudah-mudahan dia menjadi peringatan kepada kita insyaAllah. Sebab kita boleh melakukan dosa tuan-tuan secara ringkasnya kerana kita mempunyai jiwa yang kotor. Kerana mempunyai jiwa yang kotor, nafsu yang lebih kepada amal. Sebab tu ulama kata 7 peringkat nafsu, janganlah yang pertama dan kedua, paling pokok punya ketiga lah kita tuan-tuan. Yang pertama paling bawah, paling dahsyat amal, nafsu yang sentiasa mengajak melakukan dosa dan maksiat. Ini sifat nafsu. Bila orang yang dah sampai amarah ni tuan-tuan, kerjanya buat dosa. Sebab tu saya teringat kepada almarhum Dr. Aziz sudah sebut dia kata apa, kita ni tuan-tuan soal dosa ni macam tapak kaki kita sendiri lah. Tapak kaki kita ni kalau sangat tegak keras, pijak duri macam mana pun tak rasa apa. Tapi kalau tapak kaki kita lembut, benar-benar hati kita lembut, pijak duri sikit aja kita boleh terasa, Masya Allah, astagfirullah. Dia kerana buat dosa. Dia amarah tu. Bahayanya bila amarah ni tuan-tuan, bukan saya kata kaitan dari buat dosa, bahkan Allah Ta'ala boleh dilawan lagi tuan-tuan. Dalam hal ini tuan-tuan, kalau kita nak cerita zaman Rasulullah tu jauh sangat, boleh kita baca, kita tengok. Tapi hari ini pun ada orang berani lawan Allah secara terang-terang. Betul? Ada orang lawan Allah secara terang-terang. Hukum Allah dilawan terang-terang. Jangan cerita yang masalah bawa budu tu dah hebat sangat tuan-tuan. Benda yang kecil pun orang lawan. Dan begitu, contohlah, saya selalu cerita. Bila mana saya duduk jabatan, kita menguruskan pertahanan hewan berkaitan dengan acara rujuk. Kalau nikah acara rujuk, orang main-main kita lagi. Hukum Allah dibawa main-main lagi. Kalau Ustaz, kalau payah pasal nikah, zina je Ustaz, sampai begitu berapa. Dia ada masalah, dia bercakap kita, payah sangat nak nikah, zina je Ustaz, tengok. Sampai begitu sekali tuan-tuan. Allah suruh kita kahwin. Nabi suruh kita kahwin supaya mengalirkan nafsu itu kepada tempatnya, bukan berzina. Kejap ni kan, nak kahwin payah sangat, zina je Ustaz. Wah, mulutnya tu kalau ada angkor tampuk balik
Geram, pegel Jawa kata tau. Nah, ini selalu saya cerita terus kami saya sebut selalu ni. Ini ujung-ujungnya terus kami sini kan. Sebab tak datang, aku datang banyak tujuh dah. Yang naik motor tak rasa takut. Naik motor depan kita, Honda EF5, dia kepek powernya tu dekat handle mungkin dia. Nak sepak dia budak beras. Motor dia kepek power sampai handle, powernya nak sangkut handle. Isi belakang tu luas lagi, ganggu boleh duduk lah. Tengok dia pada tanya tu, tengok kat Shell tu. Tapi kat Shell sini, Zimbabwe lah. Tahu malu tuan-tuan. Ni saya di UK ni. Saya masuk dulu, saya buat cerita. Bila mana dulu kes-kes budak dulu, Pak Jaga ni orang tak hormat. Bukan saya tak tahu, saya sebut cerita, tak tahu cerita lama. Dulu Pak Jaga memang kita pastikan siapa di dalam. Sekarang namanya polis-polis kan. Saya dulu namanya, saya masuk sama saya namanya polis, bukan polis, dia Kamsis. Kamsul siswa, saya punya polis tu. Kamsis ni, Dato' Pau tu. Bilik saya di Kemudi 214, tu bilik. Tu bilik sejarah. Tu bilik saya. Sembang, tuan-tuan, kita tengok bila Pak Jaga cerita, malam bila kita tahu budak-budak ni pasangan didisiplinkan, jangan balik lambat, duduk dalam masa lapang pemerayak, dan sebagainya. Baik kau duduk ngaji, bulan haji, dia jangan bunga, sen, macam gitu. Kak, ayah, yang perempuan, busuk, yang kereta pergi keluar, bila balik malam, kita tegur ni, kat depan, cerita ni sampai kat saya, masa saya masuk duduk, dia, wah, bukan-bukan Pak punya naik kereta besar, dekat gang tu, perempuan tu dengan gaya bentel itu, yang punya kaki disilangkan kat dashboard. Tu siapa nak tahan-tahan gua? Aku jadi jaga bakal kereta itu. Tuan-tuan, Masya Allah, kawan tu tegur, jangan buat masalah. Jangan jadi begitu. Ini masalah, tuan-tuan. Alhamdulillah, dari batu saya kesempatan studi-studikan, jagalah nama baik-baik. Belajar baik-baik, jangan kakak-kakak. Kalau tak tahan kawin, yang model-model buat kawin, tak ada mas kawin bukan, apa masalah. Nabi kata kawinlah kamu walau dengan mas kawinnya sebentuk cincin besi, takkan sepuluh buat tak ada. Sarung aja dah, apa sepuluh ada lebih sikit, sarung aja. Apa pening-pening mana? Yang penting dah halal, lantar buat. Pada motor, dah tersepit duduk dalam bakul, tu tak kisah. Pasal kaki ini peduli kau lah. Tapi kalau belum, kau merosakkan maruah kita sendiri. Kau merosakkan maruah UK kita sendiri. Jangan muslim. Tapi ada datang baik-baik itu dan semua baik-baik semua ahli syurga. Yang tambah tak datang. Nanti kirim salam. Sesuatu ke salam, kata-kata budak. Kalau kata datang, ke depan dia datang lagi, tinggal. Datang. Itu contoh. Kan? Mewah. Ini nafsu yang Allah saya katakan itu tuan. Bila nafsunya dah sampai itu, dosa yang buat bukan kecil-kecil, dia boleh lawan Allah Ta'ala lagi tuan. Ini realiti tuan. Sampai klien saya kata, cubalah istighfar dengan Tuhan, jangan cakap macam itu, tak boleh merosakkan akidah kita sebut muslim-musliman. Kalau contoh-contoh kes yang tuan-tuan viral, tuan-tuan tak tahu betul tak betul, 13 September 2013 dah tulis Johor. Ini kalau dirakam, kau boleh dipotong. Takut diviralkan, kau sampai kau betul tak betul, tak sedap pula. Ya, lepas tu kalau dia kata ni saya cerita lapis sikit ni, kalau tak lapis dia tak rakam, wah tak cukup. Betul saya cakap. Ni apa begitu? Pasal kita jumpa tuan-tuan muslimat kan kes kejauh kalau nama sudah tak betul lah. Tapi benda tu berlaku 13 September 2013. Saya jarang beli surat khabar Posno, terbeli pula. Ya, saya beli surat khabar kecil-kecil je, surat khabar yang bersama talenta tak beli cerita ngaruh je buat apa. Ya, saya beli kecil-kecil je. Jadi saya tu hari untuk beli surat khabar tu terbeli Posno, jarang beli pasal merah agak tak terbeli juga sudah. Saya tak beli tak baca pun saya letak surat. Lepas tu masuk satu SMS. Dia kata kes yang 13 September 2015. Lupa tak apa saya ingatkan. Yang sepasang kekasih naik motor, kemudian motor tak lepas, tersangkut di bawah lori layar 16, hancur lebur dagingnya. Sekali saya dapat WhatsApp tu, saya kata, ini macam kita tengok datang kat mana? Saya teringat, surat apa yang di semalam? Saya tengok dah kereta degil, memang betul. Cuma bila diviralkan cerita itu, na'udzubillah, kalau tak betul janganlah. Kalau betul jadi pengajaran Pak kita, kalau tak betul mudah-mudahan Allah memberi. Sebab viral itu kan buah. Kalau benda tak betul orang akan jawab balik, ini benda ni biarkan. Kan kisahnya katanya
budak-budak ni nakal sikit, ditegur, keluarga tegur tak jalan, kawan tegur tak jalan, siapa kata baik, kita jumpa Allah satu besar. Dia cakap petang, malam dia ke, kerana na'udzubillah min dzalik. Inilah, bila jiwa nafsu amarah dosa saja dibuat 24 jam. Ini sebab itu secara kesimpulannya, saya kesimpulan, kesimpulan yang pertama, saya biasa kesimpulan ini 3 kali. Ini baru kesimpulan pertama, stres. Kesimpulan pertama, saya kata muslim-musliman, orang buat dosa ni, bila amarah ni tuan, yang pertama, dia buat dosa pasal amarah, tapi dia tahu salah dia, dia bertaubat pada Allah Ta'ala segera, dia bertaubat kepada Allah, kenapa lakukan ini 4 ni kan, Masya Allah, dia bertaubat, Masya Allah, itu yang bagus. Yang kedua, dia buat dosa, dia sebab masuk amarah tuan, dia rasa biasa. Kau pakai tudung, tak pakai tudung ni, kau kenapa? Dia pakai, dia tak pakai, kau banyak tak pakai. Ada biasa pakai tudung ni, dia biasa. Bahaya ni tuan-tuan. Dia sudah menggoreskan, menggelapkan hati dia. Na'udzubillah misalnya. Yang paling bahaya sikit lagi, buat dosa, dia bangga lagi tuan-tuan dengan dosa yang dia buat. Bangga dia. Pakai tudung, selak, selfie, hantar. Gila. Bukan UKM, Zimbabwe. Masya Allah, Alhamdulillah. Bangga. Kalau yang kes kelima 1998 kan, yang anak darah kita 3 ekor pula 3 orang, nak angkat pentas pakai bikini, atau cantik tuan. Lawan mufti, jawatan pasal fatwa pusat mufti. Kan haram lawan cantik. Bangga. Dan yang paling bahaya tuan, buat dosa siap cabar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu amarah, na'udzubillah. Okey, saya rekaskan tuan-tuan, jangan sampai begitu lah. Kemudian nafsu yang semestinya nafsu lawam. Lawamah ni nafsu yang lemah lah. Tapi dia sikit daripada amarah. Dia nafsunya lemah, tapi lebih terpengaruh kepada yang dosa tuan-tuan. Yang ketiga, nafsu yang mulhamah. Nafsu yang kedudukannya tidak tetap, dia adalah nafsu mutmainnah dan nafsu lawamah. Sebab itu ulama kata, nafsu mulhamah ni, dia hampir kepada pintu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala gambaran yang mudah. Sebab dia pilih terbaik. Kodi kamu dah sama kau tak rukuk barang. Yolah barang astagfirullahalazim. Bisa tidak? Contoh. Kau buka orang lah. Yolah aku tak pula, tapi pula macam mana bola pakai klopedi terasa. Ada macam itu. Ini yang ulama dia tuan. Ya, na'udzubillah, kalau boleh kita berada di situ, tingkatkan sedikit lagi, dialah tayammum madinah yang kita mudah dalam Quran, iaitu nafsu yang hina dan tunduk dengan nafsu yang lebih tenang, patuh kepada hukum Tuhan. Ya, ini yang jiwanya insya-Allah dalam syurga Allah Taala. Kemudian nafsu yang radiyah, saya rekaskan, nafsu yang sentiasa redha dengan ketetapan Allah, nafsu yang mardiyah, iaitu sentiasa redha dan meredai antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dia. Apa yang Allah tentukan dia redha, apa yang dibuat Allah redha atas dia. Yang paling hebat dia tidak nafsu kamilah, yang paling sempurna dengan perbandingan seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana kita buat dosa, kerana apa tuan muslimin-muslimat? Kerana melakukan perkara yang berdosa menyebabkan hati kita akan jauh. Saya rekaskan tuan, saya masih di minit, Ini saya tak uraikan tuan, tapi kesan dosa. Yaitu yang pertama berdasarkan Ibnu Al-Qayyim sebut, dan 22 saya rekaskan tuan. Yang pertama, maksiat yang menyebabkan dosa akan menyebabkan terhalangnya ilmu pengetahuan untuk sampai ke hati kita. Ini pertama. Jadi kalau kita baca selalu kesana daripada para ulama, Masya Allah hebat. Ya, bila ditanya anak murid kepada Imam Malik, ya, tentang masalah mudah faham, mudah mengaji, dia kata ilmu ni cantik masuk dalam badan mudah. Dengan syarat kamu tak buat dosa dan maksiat. Pesanan Imam Malik. Contoh Imam Syafi'i pernah ditegur, pernah dinasihat oleh Imam Malik. Bila dia mengaji kat Mekah gini-gini, tahu cerita kita kan? Bila mana dah begitu hebat, sampai Imam Malik sebut, wahai Syafi'i, sesungguhnya aku melihat sinar cahaya di dalam jiwamu. Jangan kamu padamkan sinar ini dengan benda-benda yang disebut sebagai maksiat, yang akan memadamkan cahaya dan menyebabkan kamu suka untuk mempelajari ini. Imam Malik pesan kepada Imam Syafi'i. Sebab itu tuan muslimat, dan suasana kita belajar di dalam selalu kita sebutkan, selain jangan buat dosa, jangan benda maksiat dibuat, duduk film jangan tengok, gambar-gambar lucah jangan tengok, ya, hubungan dengan
sini berkilo-kilo gaji tak nak belajar tak nak, bodoh juga. Itu perlu kan? Ada gaji terus tuan muslimin muslimat insya-Allah. Ya, sebab dia berkaitan dengan soal hati yang akan menerima ilmu kerana dosa menyebabkan manusia gelap hatinya, menghalang ilmu untuk sampai kepada jiwa. Yang kedua tuan-tuan, pesannya iaitu dosa dan maksiat menghalang mudahnya rezeki dapat kepada kita. Ni saya tak boleh tuan-tuan yang akan datang, tuan-tuan membaca selalu. Ya, rezeki kita juga akan terhalang kerana dia lakukan dosa. Yang ketiga, muslimin muslimat, dosa dan maksiat dilakukan akan menimbulkan rasa jarak yang lebih jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi berat. Betul kan digambarkan kalau kita dekat dengan Allah, Allah lagi dekat daripada kita sampai lebih dekat daripada kita punya apa benda sebelum. Orang nomor sebut tu. Ya, insya-Allah. Ya, tapi kalau kita buat maksiat Allah akan lantak apa nak jadi apa? Pasal. Pasal kita gitu terus. Kemudian dosa dan maksiat menjauhkan pelakunya daripada orang-orang baik. Orang baik pun tak dekat dengan dia pun tak suka dengan orang-orang baik. Itu loh. Sedangkan kawan sama orang baik kumpul kan, tuan-tuan kawan dengan imam, kena kawan selalu. Besok ni Nabi disebutkan dalam hadisnya, orang yang masuk syurga, orang alim masuk syurga. Bila dah masuk syurga, dalam masuk tak ada hisab, dia boleh bawa sahabat-sahabat dia masuk syurga. Masya-Allah. Tak boleh hisab. Kena kawan kan? Takkan kita besok depan Allah Ta'ala dan depan Nabi dah kenal Nabi siapa dia masuk syurga, kita tak nak ending dia. Baik, tolong lama rekan-rekan Allah. Kau dah fokus juga. Oh, aku kita lagi weekend dulu. Aku kuliah di belakang aku support. Tolonglah. Ada kawan-kawan ni. Sebab yang dekat-dekat ni insya-Allah cepat. Yang kat belakang-belakang terlambat kenal, lambat masuk. Kalau maaf, jangan itu tak ada lah. Itu sebab tu kena sentiasa berkawan dengan orang. Tapi orang dia sama saya tak suka tu. Dia rasa resah. Ya. Kemudian seterusnya muslimin muslimat, orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat maka akan bertambah sukarlah segala urusan-urusan yang dilakukan. Artinya buat apa tak jadi dan sebagainya. Seterusnya tuan-tuan disebut orang yang banyak melakukan dosa maksiat akan menyebabkan hati dan badannya sentiasa lemah pada sebab ditunggangi oleh iblis dan syaitan. Nauzubillah min zalik. Maksiat akan menyebabkan manusia ni tuan-tuan muslimin muslimat juga akan menyebabkan kita akan hilang rasa ketaatan kepada Allah, di samping akan memendekkan umur. Ini lagi bahaya tu. Nanti kata, sebab tu kan kata isap rokok dia tuan-tuan. Kita baca kalau isap rokok dia ada stres tu. Rokok ni jangan main-main. Tapi kan dia kata bila isap rokok ni memendekkannya. Dia tak simpan. Kalau Ustaz, kalau nak mati juga. Jawapan dia. Stres aku juga. Tak apalah. Sudah. Orang begitu. Pening. Kita jawab. Ini orang kata. Baik tuan-tuan. Muslimin muslimat seringkas sekali tuan-tuan. Maksiat ni juga tuan-tuan akan menyebabkan menghilangkan keburukan maksiat. Yang seterusnya, maksiat yang dilakukan tuan-tuan, dia akan menyebabkan dikenali seseorang itu seperti umat-umat yang terdahulu. Dosa maksiat dia akan refresh. Muhammad tadi berubah macam dia kan. Jadi orang akan kenal itu langsung. Dan seterusnya tuan-tuan, ringkaskan lagi tuan-tuan, kerana dosa dan maksiat tuan-tuan akan merosakkan akal, dan yang kita agak berat disebut lagi menutupkan hati. Summun bukmun hum yaqaun ayat. Sini tutup. Dia tak nampak apa dosa maksiat, jadi dia akan nampak tuan-tuan. Kemudian akan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dihalang daripada mendapat syafaat Nabi, saya sudah sebutkan tadi tuan-tuan, dan akan menyebabkan seseorang itu akan hilang daripada perhatian kepada Allah Ta'ala. Belas kasihnya Allah tidak akan ada pada dia tuan-tuan. Dan yang paling di antara perkara yang berat tuan-tuan, manusia juga akan melenyapkan penikmat dan mendatangkan azab bagi orang yang melakukan dosa dan maksiat. Dan yang paling bimbang kita juga tuan-tuan, dosa dan maksiat tempatnya adalah di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Kabir ada Allah. Tak perasaan tak biasa. Ingatkan pressure ini. Saya tuan-tuan itu di antara perkara-perkara yang berat berkaitan dengan dosa. Jadi sebagai kesimpulannya, manusia tidak terlepas daripada dosa. Tidak terlepas daripada dosa. Jadi
sebaik-baiknya daripada kita bagi tidur sampai nak tidur, duduk muhasabah, istighfar, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jemput kita ketika mana kita tidur, supaya ini dijemput dalam keadaan kita diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana sebagai ulangan yang terakhir dan sebagai ulangan yang saya sebutkan hadis yang kita kongsikan dan tidak sebut man aksara minal istighfar, para siapa yang banyak beristighfar dengan Allah Ta'ala, dosa-dosa dilakukan, ja'alallahu lahu hamdin farjah, maka yang menyebabkan dia rasa duka, kita sedih dan sebagainya, Allah akan gembirakan. Itu ulama kata tak ada sesuatu, tak ada taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada dosa kecil atau dosa taubat atau yang sudah itu sudah, jangan lagi pula. Ya, yang sudah itu sudah, ada yang tak terpakai. Dan sebab saya kalau cerita itu banyak kalau baik kita fikir sekarang. Ya, macam mana kita program-program yang kita buat dulu yang dekat di sini kita buat di Masjid Bandar Baru Pagi. Yang kita tangkap budak-budak tuan-tuan. Budak-budak ni kita tangkap. Yang kesalahan itu agak ringan lah. Bahawa section 31 ni kalau macam dia tingkat tasik cepaka ke celaka tu tasik tu. Itu ada kes tu. Jangan main-main nonton kes tu. Ya, salah. Mana? Adalah betul lah. Ya. Kita sudah kita tangkap tu tengah model-model. Dia tengah model-model main apa sebagainya. Tangkap. Bila kita tangkap, letak buat mahkamah. Kalau kita buat mahkamah, dia 1,000 boleh buat apa? Habis begitu je. Tangkap di Masjid Al-Hasanah Bandar Baru-Baru ini. Dulu saya pernah duduk dalam masjid. Ya, kita programkan kat sana 4 hari 3 malam. Duduk, grup lelaki, grup perempuan. Memang datang macam-macam. Bila duduk bersama yang tak pernah sembahyang, yang duduk arak zina total. Apa cerita tentang zina? Ya, cerita. Tapi begitu juga bapak kita buka cerita sebagai pagi 3 malam, pagi pagi kan. Sampai dengan kiam dan sebagainya. Satu hari itu saya ingat hari program hari pagi hari Soho tu. Masa tu saya duduk kat tangga lagi tu. Ya, duduk kat tangga lagi saya tengok ada seorang perempuan duduk di situ. Saya pun tanya, kawan dah balik lebih kurang lah, kawan dah balik, awak tak balik lagi ke? Awak tunggu awak ke? Tak usah, saya datang sendiri. Oh ingat dia kena jabatan, tak, saya datang sendiri, kita sendiri. Tapi awak tak balik ke? Saya, Ustaz, bila dia cakap, Ustaz, dia tak duduk sekejap. Ustaz, saya Ustaz, dia cakap Ustaz. Ya Ustaz cakap tu betul. Masa saya sampai sini Ustaz, memang saya marah sampai masa stres. Dulu saya pun dah jiwa stres. Apa dosanya? Dia tak duduk mesti, dia stres. Masa panas, saya sudah terlalu jauh. Jadi kalau tak terpaksa, saya tak akan datang sebagai Ustaz. Tapi dah sehari, 2 hari, 3 hari Ustaz, saya jenis tak sembahyang. Saya panjang boleh sembahyang sampai duduk Ustaz. Saya boleh bagi sedikit Ustaz. Bila hari dah balik daripada orang tadi Ustaz, jiwa saya ini dalam keadaan sendiri. Dia cerita tu dia menangis, menangis. Buka cerita dia antara dosa-dosa yang dibuat. Saya lawan mak saya, macam-macam dosa saya berdosa. Duduk dengan cerita menangis. Ya, lepas saya kata tak, yang kemudian itu sudah ini sebagai tanda-tanda Allah sayang dekat kamu, beri peluang kepada kamu kembali kepada jalan taubat. Ustaz, Allah terima taubat saya, Allah terima taubat saya tidak terima. Jadi tengok hadis ni tuan-tuan, bila kita dah rasa benda tu begitu, kita rasa takut dengan dosa kita, takut dengan Allah, dan balik kepada jalan, kita teman senyap, boleh tersenyum sedikit, gembira hati kita sedikit, itu tanda-tanda Allah terima taubat. Ini satu contoh. Banyak juga duduk lama pun tak dekat sejam, tak sembang aja cerita sebab kita dah dengar cerita itu. Masya Allah. Ya, sebab itu ambil tolong. Dan akhir sekali kata Nabi disebut dalam hadis yang lain, dan hadis itu kita berbinggu itu terima macam kita rasa sempit, kita rasa susah, ya, kita rasa stres, duduk istighfar banyak dengan Allah Ta'ala, Allah akan buka dorongan, buka selesai masalah. Itu janji Allah Ta'ala. Wa razaqahum min haitsu la yahtasib. Kita banyak dosa kita ampunkan Allah akan bagi rezeki daripada ruang yang tidak disangka. Ini peluang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana Allah tak jemput kita, tak tarik roh kita, bila Allah bertaubat, hapuskan dosa-dosa yang lalu. Mudah-mudahan bila mana kita dibukakan hijab dan senyumlah kita nampak akan nikmat hidup di alam barzakh akhirat dan sebagainya. Bukan dibuka hijab sudah meraung-raung terota hingga pesanan Nabi. Tengok orang itu berubah, bukannya seperti orang ketakutan, dengar seperti suara lembu
Dengar seperti orang yang giginya saling bergemetur tentang saksikan dia terkait azab sakaratul maut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan, okeylah cukup sekadar ini saja tuan-tuan muslimin. Masih tengok pun ada seorang dua hampir syahid. Insyaallah kita akan sambung ke akan datang. Sekali lagi terima kasih atas jemputan dan di atas kehadiran istiqamah tuan-tuan, masyaallah. Dan jangan sekali tuan-tuan istiqamah. Dia bantu-bantu nak belajar ilmu boleh, nak baca Quran boleh, tak ada masalah. Penting kita istiqamah dalam ibadah. Sebab kata Allah, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ya, jadi balasan orang istiqamah Allah akan putuskan mereka bagi lakukan jauh hati. Apa dulu lakukan jauh hati?